أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ كنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, dengan mata kepala kami. Maka kerana itu kamu disambar petir sedang kamu semua melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir. Dan kami turunkan kepada kamu man dan salwa. Serta kami berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri. Dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampuni dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang zalim penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu balak bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia, yakni Musa, pun memukulnya. Lalu terpancuklah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dan kenangkanlah
ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar, kerana di sana kamu boleh mendapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Baqarah. Daripada ayat 55 sehinggalah ayat 61, yang menceritakan sifat-sifat Bani Israel yang terkenal dengan kejahatan, kezaliman, penderhakaan serta kekufuran yang abadi. Yang kita maksudkan kekufuran abadi, kerana mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Tidak beriman di kalangan mereka melainkan sejumlah kecil. Sehingga bila turunnya Dajjal, yakni bila keluarnya Dajjal, pengikut Dajjal itu ialah para Yahudi. Maka sebelum kita menceritakan Yahudi, maka Allah Ta'ala memanggil mereka dengan panggilan lembut, yakni Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub, supaya mereka mengetahui mereka daripada keturunan yang baik, yakni keturunan orang yang mentaati Allah, keturunan orang yang menjaga syariat Allah, keturunan orang yang menjunjung perintah Allah dan tidak membeza-bezakannya. Dia adalah Nabi Allah Yaqub, yang sebelumnya Ishak, yang sebelumnya Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Maka keturunan Nabi yang telah dipilih oleh Allah, diangkat darjat, dimuliakan berbanding umat-umat pada zaman itu, dengan diutuskan Nabi-Nabi yang banyak, dan diberikan mukjizat-mukjizat kepada para Nabi yang disaksikan oleh para pengikutnya dengan terang dengan mata kepala. Berbagai mukjizat, daripada kejatuhan Fir'aun, tenggelamnya di Laut Merah, sehinggalah kepada mukjizat-mukjizat yang lain yang menjadi bukan sekadar keistimewaan Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, bukan kepada Bani Israel. Ketika mana Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan mereka mengatasi bangsa Akbab, bangsa Kibti Mesir. Maka ini akan kita bacakan, tafsirkan pada ayat-ayat yang akan datang. Pada malam ini kita nak sebut tentang 5 lagi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Daripada 5 yang telah kita sebutkan sebelum ini, iaitu Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun. Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka daripada kezaliman Fir'aun dengan keluar daripada Mesir. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka dengan melintas Laut Merah, sedangkan Fir'aun tenggelam karam bersama para tenteranya, kekuasaan dan kekuatan, keegoan dan kesombongan. Yang ketiga, Allah Ta'ala menerima taubat Bani Israel, walaupun sesudah mereka menyembah patung anak lembu. Diberikan taubat. Semalam kita sebut, di mana yang tidak menyembah lembu akan membunuh yang menyembah lembu, sehinggalah diterima taubat. Tetapi setengah para mufassirun, para muhakkikin tafsir menyatakan, asalnya Allah Ta'ala mensyaratkan untuk diterima taubat ialah mereka perlu membunuh diri mereka. Kemudian dinasahkan dengan cara Allah dengan maha sifat penyayangnya mengampunkan terus. Maka ini pendapat muhakkikin di kalangan para mufassirin mutaakhirin. Kemudian yang keempat tentang nikmat turunnya Taurat. Dan yang kelima, Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel walaupun mereka melakukan jenayah kepada nabinya, bukan sebelum itu, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan munajat Nabi Allah Musa AS. Artinya mereka bukan sekadar diterima taubat, Allah selamatkan pula mereka daripada penyembahan berhala patung anak lembu daripada merebak, sehingga mereka kekal mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijaga, dipelihara.
Kemudian nikmat Allah Ta'ala yang keenam pada ayat yang kita bacakan. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel berkata kepada Musa, lan nu'mina laka, kami sekali-kali tidak akan beriman padamu wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sehingga kami memandang Allah dengan mata kepala kami sendiri. Kisahnya, sesudah mereka menyembah patung anak lembu, lalu Musa balik daripada pergunungan Sinai. 7 hari Musa berada di gunung Sinai untuk bermunajat pada Allah. Bila balik, tengok sekumpulan menyembah patung anak lembu, sekumpulan lagi tidak menyembahnya, yang diketuai oleh Nabi Allah Harun AS. Maka Nabi Allah Musa mengambil patung anak lembu dan dibakar dalam api. Kemudian mengarahkan Musa Samiri supaya keluar daripada kelompok Bani Israel, yakni dibuang di pulau sehingga dia mati. Musa Samiri sampai dia mati. Walaupun ada golongan teori konspirasi yang mengatakan Musa Samiri lari sampai ke segitiga Bermuda. Ini pembohongan. Di mana dia keluar dan dia mati di padang pasir. Ini Musa Samiri yang mereka Tuhan palsu. Bukannya lari sampai ke segitiga Bermuda, lalu bersekongkol bersama dengan Iblis, lalu bersekongkol bersama Dajjal untuk keluar pada akhir zaman. Ini bohong. Ini Israeliat yang melampau. Dan waktu itu Nabi Allah Musa AS memerintahkan mereka berdasarkan perintah Allah, mereka mesti membunuh diri mereka. Tapi saya dah sebut tadi, muhakkikin menyatakan perintah itu pada permulaan, kemudian Allah Ta'ala menerima taubat. Menerima taubat dengan doa Nabi Allah Musa dan doa Nabi Allah Harun AS. Di mana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Musa berkata dalam doanya, ya qaum innakum bittikhadhikumul ijl ilahan qad adrartum bi anfusikum fatubu ila khaliqikum wa takhallasu min jahlikum id taraktum ibadatal bari wa abadtum aghbal haywan wa huwal baqar. Kata Musa, wahai kaumku, kenapa kamu sembah patung, menjadikannya sebagai Tuhan? Kamu telah melakukan penganiayaan pada diri sendiri. Maka taubatlah kamu semua kepada pencipta kamu. Keluarlah kamu daripada kejahilan kamu ketika mana kamu meninggalkan peribadatan kepada Tuhan yang sebenar dengan menyembah sebodoh-bodoh haiwan, yakni lembu. Lembu ibarat bodoh, kerana bodoh kamu menyembah patung lembu. Maka Allah memerintahkan Musa supaya memilih kepala-kepala ketua Bani Israel untuk bermunajat dengan Allah di Gunung Sinai. Lalu Musa memilih 70 orang di kalangan ketua daripada 12 kabilah. Daripada 12 kabilah, artinya average satu kabilah itu antara 6 hingga 7 orang, sehingga membentuk 70 orang. Lalu mereka pun bergerak di pegunungan Turus Saina untuk mendengar wahyu Allah. Mereka dengar wahyu Allah sebagaimana Musa mendengar wahyu Allah. Mereka nak dengar. Artinya Nabi Allah Musa bawa sekali untuk mendengar wahyu Allah. Tiba-tiba mereka berkata, wahai Musa, boleh tak kami nak tengok Allah secara live? Ini kalangan yang kita katakan biadab dalam berdoa, dalam memohon. Padahal tidak ada orang pun boleh meminta untuk melihat Allah. Maka mereka nak supaya mereka nampak lebih istimewa. Seketika mereka berkata demikian, fa'akhazatkumus sa'iqah. Tiba-tiba datang halilintar, petir, memanah mereka yang berkata demikian. Orang-orang yang berkata demikian dan yang menyetujui perkataan demikian, ini kerana mereka mengatakan dengan tujuan istihza, menghina. Boleh tak nak tengok Tuhan? Tak kata Tuhan ada, mana Tuhan kami nak tengok? Maka datang halilintar, petir, menyambar mereka. Lalu mereka terbakar hangus. Wa antum tanzurun. Dalam keadaan sebahagian mereka melihatnya. Yang tidak meminta demikian, yang memang patuh kepada Musa, tengok kelompok yang degil. Daripada 70 orang tu terbakar rentung. Habis, mati. Setengah ulama mufassirin menyatakan mereka mati. Setengah menyatakan mereka pengsan. Berdasarkan ayat selepas ini, thumma ba'athnakum, kemudian kami menghidupkan kamu kembali. Min ba'di mautikum, selepas mati kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Kamu masih diberi peluang. Umat yang paling banyak diberi peluang oleh Allah ialah Bani Israel. Allah beri peluang cukup banyak. Walaupun kejahatan mereka sampai peringkat melampaui batas-batas kemanusiaan,
dengan membunuh para nabi alaihissalatu wassalam. Apatah lagi menghina para nabi. Tapi Allah terus beri peluang. Semoga kamu kembali. Bahkan mereka pernah meminta nak tengok Allah secara live dengan sifat kurang ajar mereka, sifat mempersendakan mereka. Maka Allah Ta'ala dah hantar kilat, hantar petir, membakar mereka. Tapi sifat Allah yang menyayang, yang maha penyayang, hidupkan balik mereka. Supaya mereka jangan ulang kesalahan yang sama. Supaya mereka bersyukur pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat yang seterusnya. Tadi nikmat yang ke-6. Nikmat yang ke-7 Allah sebut wazallalna alaikumul ghamam. Maka kami telah teduhkan ke atas kamu dengan awan. Ghamam, yang awan yang nipis tetapi mampu meneduhkan. Ya, kalau awan tebal itu automatik boleh meneduhkan. Ini awan tu nipis tapi sifatnya memang menyejukkan. Ini berlaku tuan-tuan sekalian bila Nabi Allah Musa AS bawa Bani Israel keluar daripada Mesir, lalu mereka menuju ke Baitul Maqdis. Dan Allah memerintahkan Musa, Harun dan Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis. Tetapi kaumnya tak nak ikut. Bahkan mereka berkata dengan kurang sopan, dengan kurang ajar, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kamu pergilah dua-dua, kamu pergilah dengan Tuhan kamu berperang, kami tunggu sini. Kerana mereka takut mati. Maka balasannya Allah jadikan mereka mundar-mandir di kawasan padang pasir yang disebut padang tih. Padang tih artinya padang sesat. Tihun. Kita sebut teh juga, teh. Teh kita daun teh. Tih artinya sesat. Mereka sesat di situ selama 40 tahun, tak jumpa kampung, tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan nak masuk Baitul Maqdis. Bila mereka enggan untuk masuk Baitul Maqdis sesudah Allah perintahkan, degil lagi. Walaupun sesudah mereka mendapat nikmat yang banyak. Dalam tempoh mereka sesat 40 tahun, supaya Allah Ta'ala gantikan generasi baru yang tak degil. Patutnya dah sesat, biar mati haus lah, biar mati kebuluh. Tapi Allah masih lagi beri nikmat. Apa dia? Dalam tempoh mereka sesat di padang pasir, yang tak ada pokok untuk berteduh, yang tak ada rumah untuk mereka diami, tak ada kampung untuk mereka mengambil manfaat, Allah teduhkan mereka dengan awan-awan di langit. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. Ghamam, yang awan. Itu nikmat yang ke-7. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ. Tak cukup Allah teduhkan dengan awan, bahkan Allah Ta'ala turunkan, berikan kepada mereka pelbagai jenis makanan yang bernama manna dan salwa. Apa itu manna? Yakni manisan seperti madu. Setengah ulama tafsir menyatakan ia putih seperti kapas, manis seperti madu. Yang dijumpai bermula sebaik saja subuh hari sehinggalah matahari naik waktu duha. Yang berada di hujung-hujung rumput, di hujung-hujung ranting. Seperti embun dari langit. Yang bila mereka pegang, dia jadi seperti gam arak. Artinya dia melekit, laziz, melekit. Makan manis. Kalau kita makan chewing gum, macam chewing gum kita makan, dengan makan tadi satu nikmat, dia turun dari langit. Yang disebut sebagai manna. Dan wassalwa. Salwa setengah ulama menyatakan ialah burung puyuh. Setengah menyatakan seperti burung puyuh yang datang kepada mereka. Burung ini yang turun dari langit, yang dihalau kepada dekat dengan mereka, lalu mereka boleh mengambil dan menyembelih dan makan. Ini burung salwa. Maka Allah berikan nikmat ini yang banyak, di mana mereka diberi syarat untuk makan sekadar keperluan sahaja, tak boleh lebih pada itu. Mereka perlu makan manisan, kutip manisan, ikut bilangan keluarga, tak boleh banyak. Walaupun benda itu turun banyak, untuk uji sifat tamak mereka. Tapi mereka yang tamak tidak mampu membendung sifat tamaknya, melainkan mereka mengambil dengan banyak. Dan mereka menyorok daging-daging burung dengan banyak. Sehinggalah daging-daging ini membusuk kerana mereka menyimpannya. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW, laula Bani Israel lam yakhnizil laham. Kalau tidak kerana perbuatan jahat Bani Israel, daging tak akan membusuk sampai hari kiamat. Asalnya tuan-tuan, daging ini walau dibiar lama dia tak akan berbau. Tapi akibat perbuatan Bani Israel dahulu waktu Allah uji dia,
untuk makan burung salwa, tetapi mengambilnya kadar keperluan keluarga mereka, lalu mereka simpang banyak-banyak. Bimbang nanti esok-esok tak ada lagi. Mereka tetap macam tak yakin pada Allah, walau dah tengok terang-terang. Dah tengok macam mana laut terbelah. Dah tengok bagaimana hidangan dari langit turun. Dah tengok segala keajaiban, tapi mereka masih lagi dha'ful yakin, kelemahan keyakinan mereka pada Allah. Begitu ketara. Waswah mereka begitu ketara. Akhirnya daging yang disimpan menjadi busuk. Dah ada, kita akan ceritakan sebab punca-punca daging itu busuk selain daripada akibat perbuatan tangan mereka yang khianat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan. Burung salwa dan manisan man, ini makanan terbaik, dia datang terus dari Allah, dari langit. Makanan yang luar biasa yang tak pernah diberikan pada sesiapa pun. Dengan keadaan mereka sesat di padang pasir yang luas. Mereka dapat makan madu, seperti madu, man, memberi tenaga. Dan daging yang juga memberi tenaga, protein. Artinya lengkap gizi pemakanan mereka di tengah padang pasir. Cukup lengkap. Sehingga Allah kata, Kulu min tayyibat, makanlah ini semua, yang baik-baik. Yang kami berikan. Baik, bukan sekadar ia halal. Ia bermutu. Ia datang pula dari Allah direct. Tanpa kamu perlu cari, tanpa kamu perlu buat apa-apa. Duduk kat padang pasir, Allah berikan. Kemudian Allah berfirman, وَمَا ظَلَمُونَ. Tetapi pengingkaran mereka tidak memberi mudarat kepada kami. Mereka tetap degil, mengkhianati setiap syarat yang dikemukakan. Setiap syarat yang diberikan pada mereka. Mereka tidak, dengan perbuatan mereka itu, mereka tidak boleh memudaratkan kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tuan-tuan, Allah nak ajar kita. Perbuatan jahat kita tak akan beri mudarat pada Allah. Perbuatan kufur manusia tak akan beri mudarat kepada Allah Ta'ala. Tetapi memberi mudarat pada orang itu sendiri. Kalau kita buat baik, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita buat jahat, mudaratnya pada kita. Allah Ta'ala berfirman, Laha ma kasabat, wa alaiha maktasabat. Kebaikan yang kamu buat, kamu perolehi kebaikan. Kejahatan yang kamu buat, kamu tanggung kejahatan. Maka ini amanah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wa idh kulna dukhulu hadhihi al-qarya, wa idh kulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan ingatlah ketika mana kami memerintahkan kamu masuk ke negeri, ke daerah, ke kampung, dan di situ makanlah apa sahaja yang kamu kehendaki, ragadan, dengan seluas-luasnya. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah melalui pintunya, pintu kota, sujjada, dengan keadaan sujud merendah diri. Waqulu, dan katakanlah, hittatun, keampunanmu ya Allah. Hittah maksudnya keampunan. Ampunkan dosa kami. Artinya Allah perintah Bani Israel masuk ke negeri, masuk ke satu kawasan perkampungan dengan berkata hittah, ya Allah keampunanmu, naghfir lakum, maka Allah mengampunkan kamu, khatayakum, segala kesalahan kamu, wa sanazidul muhsinin, dan siapa yang berbuat baik di kalangan kamu akan ditambah kebaikan. Berhubung ayat ini, kerana ayat ini Allah ringkaskan untuk menyebut nikmat-nikmat. Tetapi setiap nikmat itu ada latar belakang cerita yang nanti akan ditafsirkan, ditirkan pada ayat-ayat yang akan datang. Tapi ini untuk Allah bilang-bilang nikmat secara ringkas. Antara nikmat yang kita sebut awan, nikmat makanan, dan di antara nikmat mereka dapat masuk negeri. Apa cerita masuk negeri? Tuan-tuan sekalian, bila mana 40 tahun mereka sesat. Kemudian binasalah generasi yang pertama, masuk generasi yang kedua. Maka Allah Ta'ala memberi kemenangan pada generasi yang kedua, yang dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun, untuk masuk ke Baitul Maqdis dan satu perkampungan yang bernama Jericho. Kalau sekarang nama Jericho, atau nama Arabnya ialah Ariha. Jericho, yang kalau kita tengok peta Jericho hari ini, ialah kawasan di bawah kuasa kerajaan Palestin. Bukan Hamas, Palestin. Asalnya ialah milik Jordan. Kemudian ditawang oleh Israel dalam perang tahun 1973. Kemudian diberikan penguasaan dalam perjanjian damai kepada PLO Yasir Arafat untuk mengawasi kawasan ini, Jericho. Dia di antara bandar yang punya sejarah yang lama, 10,000 tahun dulu. Antara bandar yang paling bersejarah.
di mana Allah, antara nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel, mereka dibenarkan masuk ke kampung ini. Di sana pelbagai kemewahan ada. Tetapi Allah bagi syarat. Bila masuk, sebut macam ni. Pertama, masuk dengan keadaan rendah diri, sujadan. Yang kedua, masuk dengan berkata, hittatun, hittatun, ya Allah keampunanmu. Tapi mereka ubah. Daripada hittatun mereka kata apa? Hintatun ala sumbulin, ala sumbulatin. Hintatun maknanya benih-benih. Padi-padi. Atau gandum-gandum. Allah suruh sebut keampunan, mereka mainkan. Allah suruh masuk sujud, mereka masuk ikut punggung. Suruh sujud tunduk gini. Sebagaimana Rasulullah SAW masuk dalam pembukaan kota Mekah, Rasulullah masuk kota Mekah dalam keadaan tunduk. Nabi tak masuk dengan dada tegak macam tu. Kerana Allah ajar bersifat rendah diri bila dapat menguasai negara. Bahkan itu menjadi salah satu daripada cara orang Islam masuk negara bila mereka menguasainya, dengan menundukkan kepala. Tak tunjuk sombong. Tak angkat dada, tak angkat hidung. Dan kita juga diajar begitu. Kalau kita peroleh kejayaan tertentu, jangan angkat dada. Jangan angkat hidung. Oh, saya dah berjaya. Temuduga kerja. Kerja 2 hari kena pecat. Tuan-tuan tunduk, Alhamdulillah saya dapat. Merendahkan diri walau ketika dapat sesuatu, untuk kita mengatakan bukan dari saya, Allah. Tapi Bani Israel bukan sekadar tak tunduk. Masuk pula ikut punggung. Dan tidak mengucapkan hittah, yakni keampunanmu, tetapi disebut hintah, yakni benih, atau kita sebut padinya, gandumnya, makanannya. Diubah perkataan tersebut. Maka apa Allah jadikan pada mereka? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Lalu orang-orang zalim di kalangan mereka mengubah perkataan yang Allah perintahkan. Qawlan غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Lain daripada apa yang diperintahkan kepada mereka. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Lalu kami menimpakan kepada orang yang zalim yang mengubah perkataan tersebut, rijzam minas sama', bala dari langit. Kata ulama, ia adalah penyakit ta'un, wabak, yang melanda Bani Israel dan membunuh sebahagian besar mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, wabak bila kena pada orang kafir, dia menjadi azab. Bila kena pada orang Islam, dia menjadi nikmat. Macam mana pula nikmat, Ustaz? Sama-sama masuk ICU. Maksudnya, dia akan mendapat syurga bila dia mati. Orang kafir, dia patut hidup lama kat dunia, tiba-tiba mati cepat. Maka itu satu azab. Terus masuk neraka. Orang beriman, bila kena wabak, maka menyebabkan mati. Kalau tak mati, mereka dapat pahala berganda. Kalau mereka mati, mempercepatkan jalan mereka ke syurga. Tapi bukan suruh dedah diri pada wabak. Tidak begitu. Allah Ta'ala suruh kita menjaga, mengambil sekali sikap yang perlu, persiapan yang perlu ada. Tapi kalau kena, maka ia satu khabar gembira. Pahala, kurniaan di sisi Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menyebut bagaimana nikmat yang diberikan masuk negeri, tapi mereka ingkar. Kemudian Allah sebut lagi nikmat mereka yang seterusnya. Itu nikmat yang ke-10. Tadi nikmat ke-9 masuk bandar. Nikmat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, wa izistasqa Musa liqaumih. Dan ingatlah ketika mana Musa AS berdoa kepada Allah supaya diberikan air kepada kaumnya. Lalu kami fakulna, lalu Allah berfirman, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkat kamu, al-hajar, batu. Kata Hasan Basri, batu mana-mana pun. Waktu kami pergi ke Sinai, waktu saya ke Mesir, saya pergi ke Sinai untuk kita panjatlah gunung Sinai dan menerokai tempat-tempat sejarah Nabi Musa AS. Di situ ditunjuk satu batu yang ada bekas kesan 12 mata air yang keluar. Dan dia pun pagar lah, sebab ini bahan sejarah. Yang berhampiran dengan gereja Kristian dan makbad Yahudi. Waktu kami dalam perjalanan nak naik. Tapi tuan-tuan sekalian, secara tahqiq ilmu, sebagaimana kata Hasan Basri, di mana Nabi Allah Musa AS diperintahkan untuk memukul mana-mana batu tanpa ada batu khusus. Dan benda tu dah lama tak mungkin disimpan sebegitu. Tapi Mesir ni terkenal ada bahan-bahan sejarah yang direka. Benda tu memang ada, ceritanya ada, tapi bahan tu kemudian letak, dia pun promo kat kita. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita tahu bahawa benda ni betul, sejarahnya betul, tapi bukan yang tu. Benda tak susah nak buat lekuk 12. Asalkan dapat daya tarikan pelancong. Maka kita nak cerita apa yang disebut oleh Al-Quran.
Fanfajarat minhu, maka keluar. Infijar maksudnya tuan-tuan memancut air itu keluar. Dia tak meleleh. Infijar ini memancut air keluar. Aneh, batu yang bukan di dalamnya ada air. Tiba-tiba memancut air. Kalau meleleh air, maka kita tengok itu berlaku satu proses untuk keluar air. Ini tak dimancut. Seolah-olah dah ada banyak dalam tu. Dia keluar memancut. Fanfajarat. Minhu, daripada batu itu, isnata asyrata, 12. Ainan, mata air. Kenapa Allah sebut mata air? Kerana air itu akan terus keluar. Dia tak berhenti. Yang menjadi minuman sepanjang mereka sesak di padang pasir tersebut. Selama 40 tahun. Ini sumber minuman daripada batu keluar 12. Pancaran mata air. Kerana apa 12? Qad alima, telah mengetahui. Kullu unasin, setiap kabilah itu, masyrabahum, air mana yang mereka nak minum. Kerana saya dah sebut semalam, anak-anak Nabi Yaqub ni ada 12 orang. Dan daripada 2 orang isteri Nabi Yaqub. Dan 12 ini membentuk keturunan Yahudi sampai hari ini. Maka sentiasalah mereka ada 12 puak ini. Dan mereka ini sentiasa bergaduh untuk menguasai dan mendapat kuasa. Mereka bergaduh sesama mereka. Tetapi bila menghadapi orang Islam, mereka bersatu. Kalau menghadapi mana-mana umat, mereka bersatu. Itu unik mereka. Tetapi sesama mereka bergaduh. Allah dedahkan, Allah sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, dan surah Hasyr. Kamu ingat mereka bersatu, mereka pecah belah. Untuk mengatasi mereka, orang Islam kena bersatu baru boleh lawan mereka. Kerana orang Islam kesatuannya lebih kuat. Kerana kita tak ada kasta 12. Mereka ada kasta 12. Ya, setiap umat selain pada Islam punya kasta. Sama ada secara jelas kasta tadi, atau secara tersembunyi. Dalam Islam menekankan ketiadaan kasta. Menyebut satu benda, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Bukan secara sejarah yang panjang, Allah jadikan apa yang mereka anggap sebagai kasta rendah menjadi golongan paling tinggi. Seperti golongan hamba yang dimerdekakan, akhirnya mereka menjadi ulama-ulama besar. Seperti Nafi', seperti Atha' bin Abi Rabah. Ini bekas-bekas hamba yang akhirnya menjadi ulama besar, yang ramai orang belajar dengannya. Dan demikian juga daripada ulama yang bukan Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, yang kesemua mereka bukan orang Arab, Imam Tirmizi, untuk menunjukkan kemuliaan dalam Islam bukan kasta tapi takwa. Akhir sejarah menunjukkan pusingan umat Islam ini berbeza dengan kasta-kasta umat lain. Kerana asas kita tetap pada takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, kulu, makanlah. Makanlah hidangan dari langit kami berikan. Washrabu, minumlah air yang terpancar daripada batu tersebut. Min rizkillah, semua itu daripada rezeki Allah. Wala ta'thaw, dan jangan engkau melakukan kerosakan. Melampau, fil ard, di atas muka bumi Allah ini. Mufsidin, dengan melakukan kerosakan. Kerosakan mereka pertama, mereka mengubah perintah Allah. Kerosakan mereka kedua, mereka melawan perintah Allah. Ubah, macam kita dah sebut tadi, perkataan hittah jadi hintah. Ubah. Mereka melawan pula perintah Allah. Sampai peringkat mereka membunuh para Nabi. Pada ayat 61 Allah cerita apa kerosakan yang mereka buat. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-61. Wa iz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika mana kamu berkata, wahai Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid, kami dah jemu makan benda sama. Asyik burung manna, burung salwa, asyik air ni. Pada itu semua benda yang istimewa. Mereka kata mereka jemu. Fadu'ulana, boleh tak doa pada Tuhan untuk kami? Rabbaka, Tuhanmu wahai Musa, yukhrij lana, keluarkan kepada kami. Yang ni turun dari langit. Yang ni mereka nak keluar dari bumi. Mereka boleh tukar yang dari langit pergi pada yang bumi. Pada yang dari langit itu mulia dan suci. Yang dari bumi ini rendah kedudukannya. Tapi mereka pilih rendah. Itu hawa nafsu mereka. Mimma tumbitul ard, yang dikeluarkan oleh bumi, yang tumbuh daripada bumi. Mim baqliha, daripada sayur-sayurannya. Wa qithaiha, daripada timung-timungnya. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha, daripada kacang dalnya, daripada bawang besarnya, benda-benda yang bersifat tumbuhan. Mereka nak makan yang tu.
Lalu Musa kata, qal atastabdiluna alladhi, kamu nak ubah ke alladhi huwa adna, dengan mengambil yang rendah, billadhi huwa khair, meninggalkan yang baik. Tuan-tuan, ini kerana bila seorang tadi hatinya masalah, maka dia pasti memilih yang bermasalah. Bila hatinya baik, dia akan memilih yang baik-baik. Kalau hati bermasalah, dia tak nak pilih yang halal, yang terbentang luas. Dia tetap memilih yang haram, walaupun kurang mutunya. Tapi kalau hati yang baik, mereka nampak kemuliaan rezeki Allah Ta'ala. Ihbitu Misra, masuklah mana-mana bandar. Fa inna lakum ma sa'altum, carilah di situ apa yang kamu nak. Wa duribat alaihimuz zillah, lalu disebabkan itu mereka ditimpa dengan kehinaan. Wal maskanatu, dengan kecelakaan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan berterusan kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka. Dzalika bi annahu, demikian itu kerana mereka kanu, adalah mereka itu, seterusnya mereka itu yakfurun, sentiasa kufur, bi ayatillah, dengan seluruh perintah Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, bukan mereka bunuh nabi-nabi, bi ghairil haqq, dengan cara tidak sebenar. Tuan-tuan, bunuh nabi dengan cara tak sebenar, kalau cara sebenar pun memang tak wujud. Dia tak boleh bunuh nabi. Mereka bunuh nabi dengan tuduhan. Mereka bunuh nabi dengan fitnah. Mereka membunuh nabi dengan tangan-tangan mereka. Mereka membunuh nabi dengan kebencian mereka. Mereka membunuh nabi ini dengan mengubah isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi ini. Ini jahat mereka. Dzalika bima asaw, demikian maksiat mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka ini melampau. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut orang-orang Yahudi akan terus dilaknat, dihina sampai hari kiamat. Lalu kita tanya, habis Ustaz, kalau Yahudi dilaknat, dihina, merempat, kenapa mereka hari ini ada negara? Dan kenapa mereka hari ini menguasai negara? Mereka ada negara Israel. Bahkan mereka nak bentuk Israel Raya. Mereka mendominasi PBB, mendominasi ekonomi, mendominasi pemilihan presiden Amerika, mendominasi dasar-dasar luar, persenjataan, mendominasi sentimen antarabangsa untuk terus menyokong mereka, simpati pada mereka. Kenapa mereka ni seperti nampak macam gah? Bukan kalau salah seorang rakyat mereka disentuh, satu dunia akan berbunyi. Tetapi bila umat Islam dibunuh, even beribu bukan ratus ribu, dunia hanya membisu, seperti tidak ada apa-apa berlaku. Mana laknat Allah pada mereka? Walaupun kita tengok zahirnya seperti mereka macam hebat, sebenarnya Allah melaknat mereka sampai ke hati-hati mereka. Laknat mereka pertama ialah mereka tak akan terima kebenaran sampai bila-bila. Laknat mereka yang kedua, Allah Ta'ala jadikan mereka terus bersetuju dengan kejahatan orang-orang dahulu daripada mereka. Ni yang dulu buat ni nenek moyang mereka, mereka tetap setuju nenek moyang. Mereka menjepak turut pada kejahatan sampai hari kiamat. Laknat mereka yang ketiga, Allah jadikan mereka tidak pernah aman di mana pun mereka berada. Walaupun mereka ada negara Israel, satu-satu negara yang tidak diiktiraf oleh semua negara. Contoh negara yang baru keluar, Timor Leste. Tuan-tuan pernah dengar nama Timor Leste? Sewaktu diumumkan kemerdekaannya daripada Indonesia, seluruh negara yang iktiraf, semua. Yahudi dibentuk Israel daripada tahun 1948. Dan pemetaan kembali pada tahun 1967. Penguasaan pada tahun 1973 besarkan lagi. Sehinggalah kepada tahun-tahun berikutnya, mereka tetap diiktiraf oleh banyak negara. Sama ada negara Islam atau negara di Amerika Selatan. Seperti Cuba, masih tak iktiraf dia. Ecuador masih tidak iktiraf dia. Tak ada satu negara, walau dah hebat orang, tak iktiraf kewujudan dia. Sedangkan saya kata Timor Leste, baru, negara tu baru. Benda pun tak ada apa. Semua sepakat negara-negara PBB yang iktiraf dia. Termasuk Indonesia, yang merupakan wilayah Indonesia. Tapi Israel, banyak negara tak iktiraf. Walaupun mereka cuba melobi supaya beberapa buah negara Arab buat satu normalisasi hubungan, apa yang dibuat oleh UAE, apa yang dibuat oleh Oman, Bahrain, dan oleh beberapa buah negara Teluk. Namun mereka tak akan jumpa kesepakatan orang Islam. Kalaupun dibuat, ia hanya dibuat oleh segelintir pemimpin, bukan rakyatnya. Bukan umat Islam.
dan bukan pengiktirafan yang kita berikan melalui nas Quran dan hadis. Bahkan nas menyebut sebaliknya, kita akan terus memerangi Yahudi sampai hari kiamat. Bagaimana mereka punya negara yang diiktiraf? Mereka negara yang tak ada daulat dan tak ada siadah kerana Allah Ta'ala telah melaknat mereka. Maka ini antara bentuk-bentuk laknat, dan nanti kita akan ketahui lagi apakah dia bentuk-bentuk laknat yang Allah kenakan kepada orang Yahudi. Sesudah Allah membilang 10 nikmat utama. Dan nikmat ni tuan-tuan bukan 10, banyak. Ini daripada ayat yang kita tafsirkan ini. Nanti kita akan tengok lagi nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Antaranya Allah beri di kerajaan, Allah beri di kenabian. Nabi-nabi datang daripada mereka banyak. Tapi bagaimana mereka melihat nikmat ini? Dengan apa yang Allah sebut, mulakan dengan membunuh para nabi. Hebat. Aneh mereka tuan-tuan. Dapat nikmat nabi tapi mereka bunuh. Sedangkan orang beriman, kita dapat orang soleh pun kita dah muliakan. Apa lagi kalau kita dapat nabi? Kita orang beriman, kalau ada kelompok kita orang soleh, kita akan muliakan. Kita akan jaga mereka. Apatah lagi kalau ada nabi di sisi kita orang beriman. Sebagaimana para sahabat telah membuktikan penjagaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW dengan darah, dengan harta, dengan nyawa. Hebatnya orang Islam dalam memuliakan nikmat yang Allah bagi. Tapi Yahudi tidak pernah menyanyi walau sebesar mana pun nikmat yang Allah bagi, termasuk nikmat para nabi. Itulah dia sebahagian daripada Bani Israel. Saya katakan Allah mulakan dengan Bani Israel dulu, nak sejukkan keadaan. Tengok, kali ini surah pertama diturunkan di Madinah. Yahudi biar mengimbau kembali sejarah mereka, supaya mereka jangan ulang kesilapan datuk nenek moyang mereka, supaya mereka tak kena akibat yang sama. Yang dahulu ubah perkataan sudah dilaknat, ini kan pula ubah sifat Nabi, ubah Nabi akhir zaman. Dan lihatlah laknat yang lebih besar daripada apa yang telah berlaku pada nenek moyang kamu. Wallahu a'lam bishawab.